Tumpuan dari negeri di bawah payu. Ikuti laporan mengenai sokongan serta toleransi sambutan perayaan pelbagai kaum dari kerajaan negeri. Perinciannya langsung bersama Inisia Dolus di Kota Kinabalu. Baik, Nurul. Sabah komited dengan toleransi sambutan perayaan pelbagai kaum. Kerajaan negeri juga sentiasa menggalakkan setiap kumpulan etnik di Sabah mempertahankan kebudayaan masing-masing. Ini termasuklah sokongan masyarakat Tionghoa dengan sambutan Tahun Baharu Cina tidak lama lagi. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata sejak 2 tahun lalu pandemik COVID-19 telah memaksa banyak program dan acara seperti Karnival Tahun Baharu Cina dibatalkan. Jelas Datuk Haji Ji, Karnival Tahun Baharu Cina amat bermakna kepada masyarakat Tionghoa. Beliau turut merakamkan terima kasih kepada masyarakat Tionghoa kerana terus memberi kerjasama dan sokongan kepada beliau dan kepimpinan Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS. Menurutnya tahun ini sahaja kerajaan telah menyalurkan sejumlah 48 juta ringgit untuk sekolah vernakular dan mubalik serta badan keagamaan bukan Islam di negeri ini dan ia adalah peruntukan terbesar yang pernah diluluskan. Beliau turut berjanji bahawa kerajaan juga akan terus memastikan pembangunan yang saksama untuk semua komuniti di Sabah. Datuk Haji Ji berkata demikian ketika merasmikan Karnival Tahun Baharu Cina di dataran Diasokah Kota Kinabalu. Ahli keluarga pesakit yang layak boleh merujuk Jabatan Kebajikan di daerah masing-masing bagi menyertai program Homeward. Program tersebut membolehkan beberapa peralatan seperti katil boleh laras dapat dipinjamkan ke rumah pesakit. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Insinyur Syahelmi Yahya berkata, program Homeward merupakan salah satu program di bawah Belan Sabah Maju Jaya SMJ. Individu-individu yang memerlukan rawatan dari rumah, mereka kita bagi katil untuk memudahkan keselesaan mereka. Di samping katil yang disediakan, kita juga akan menyediakan fisioterapi yang akan datang secara berkala untuk melihat keadaan kesihatan mereka yang terlibat. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menyerahkan bantuan katil boleh laras kepada penerima hajah Saidah Limin di Putatan. Terima kasih banyak kepada Jabatan Kebajikan Putatan dan juga YB Datuk kerana banyak membantu dan memberi sumbangan berupa katil pesakit untuk mak saya. Kami rasa bersyukur kerana kami dapat sumbangan dari pihak kerajaan untuk sumbangan kepada ibu kami. Harapan kami agar sumbangan seperti ini diteruskan kelangsungan kepada yang memerlukan. Selain mengurangkan kesesakan pesakit di hospital, program Homeward ini juga sebagai kemudahan ahli keluarga menjaga pesakit dari rumah dengan bimbingan pakar kesihatan. Masjid dan surau di negeri ini masih mengekalkan prosedur operasi standard Pelan Pemulihan Fasa 4 bagi aktiviti keagamaan seperti yang ditetapkan pihak berkuasa agama negeri Sabah. Langkah berkenaan bagi menangani berlaku sebarang kluster melibatkan masjid. Kita masih mengekalkan SOP masjid, iaitu kita tekankan tentang soal penjarakan sosial. Kita masih lagi supaya mari kita menjaga masing-masing antara kita dan dalam keadaan supaya di rumah sudah berudu, kemudian bawa sejadah. Sebenarnya kita masih mengekalkan dalam keadaan ini kita dapat tangani tentang soal kluster masjid. Menjelaskan perkara tersebut selepas melawat Masjid Al-Taubah Kampung Lok Batik di Tuaran, beliau menyeru umat Islam supaya kekal patuh SOP yang ditetapkan. Datuk Saiful Zaman turut mengajak ahli jemaah agar bersama-sama mendidik masyarakat dalam menjayakan Sabah Maju Jaya. Sokongan itu penting untuk menyumbang ke arah kesejahteraan individu, keamanan dan perpaduan umumnya. Lawatan kerja tersebut memantau penambahbaikan menaik taraf infrastruktur dan kemudahan Masjid Al-Taubah selain beramal mesrah dengan ahli kariah majlis tersebut. Program Jualan Keluarga Malaysia PJKM yang menawarkan potongan harga barangan keperluan harian sehingga 20% mendapat sambutan hangat di Pinampang. Tinjauan RTM turut mendapati antara barang keperluan yang menjadi tumpuan adalah minyak masak paket, telur dan bawang merah.
Dari segi barang, saya tengok memang ada pengurangan sebab kita dinasihatkan juga untuk buat promotion, untuk buat sales ni dikurangkan sehingga 20%. Ada setengah IKS, ada yang turunkan lebih daripada itulah. Ada yang 15 hingga ke 30%. Bergantung kepada diorang punya margin juga lah. Pihak penguasa diorang memang ada datang, akan cek dari masa ke semasa lah. Diorang akan selia harga ni. Sama ada kami sebagai penjual mematuhi inilah harga yang ditetapkan ni. Beramanah tu untuk rakyat kan. Tolonglah pandang apa yang membebankan rakyat. Nah, bagi saya, kalau pasal barang ini tolong ubah dia punya harga. Tengoklah macam mana kehidupan rakyat sekarang. Pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP turut berada di lokasi memantau harga barangan dan pematuhan SOP yang telah ditetapkan. Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS, salah satu komponen Barisan Nasional BN, mahu agar hubungan antara komponen parti diperkukuh. PBRS juga mahu agar hubungan antara parti dalam BN juga diperkemas dan menjadi lebih erat. Presidennya Tan Sri Joseph Kurup berkata, sebagai parti politik yang lama dan berpengalaman, penyertaan lebih ramai dalam parti berkenaan menjadikan keyakinan rakyat terhadap pimpinan hari ini. Pada mulanya kita hanya mempunyai kurang lebih 70,000. Baru-baru ini keahlian PBRS selepas ini sudah meningkat kurang lebih 100 lebih ribu sudah. Ini berarti bahwa PBRS semakin lama semakin kuat. Beliau ditemui media dalam majlis penerimaan borang keahlian dan pelancaran Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS bahagian Tanjung Aru dan Tanjung Keramat di Putatan. Dalam majlis berkenaan, Joseph menerima lebih 3,000 borang keahlian untuk menyertai PBRS dari bahagian Tanjung Aru dan Tanjung Keramat. Persatuan Jangkauan Kasih Reach Out PITAS berharap agar lebih banyak syarikat korporat dan individu berkemampuan dapat tampil membantu lebih ramai penduduk di utara Sabah yang terjejas banjir awal tahun ini. Bantuan tersebut turut melibatkan golongan miskin, melibatkan PITAS Bengkoka, Kudat dan Pulau Bangi. So we are talking about a minimum of 2,000 families who need food aid as well as sometimes medical aid in the next couple of days. Beliau berkata demikian kepada media dalam sidang media bantuan mangsa banjir PITAS Bengkoka di Kota Kinabalu. Katanya program bantuan mangsa banjir PITAS Bengkoka menerima sumbangan daripada Yayasan CIMB, turut dibantu Taf Diesel, Happy Place, Bulan Sabit Merah Malaysia dan Persatuan Kebajikan Wanita Berwawasan PITAS. Beliau berkata bantuan kepada penduduk terjejas banjir akan disalurkan bermula 25 Januari ini secara berperingkat melalui konvoi pacuan 4 roda. Tambah Fauzia, semua barangan sumbangan dibeli di kedai-kedai di daerah PITAS sekaligus membantu peniaga tempatan menjana ekonomi. Seorang pendaki wanita diselamatkan pasukan mencari dan menyelamat di Gunung Mosar Kinabalu selepas mengalami kekejangan otot kaki dan kesejukan melampau di kilometer 3 Gunung Kinabalu semalam. Menurut kenyataan penolong pengarah bahagian operasi negeri Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah Misran Bisara, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 4.24 petang. Satu pasukan diketuai Pegawai Bomba Bantuan PBB Alex Clarence beserta anggota dan aset dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Ranau kemudiannya digegaskan ke tempat kejadian sejauh 26 km. Misran berkata PBB Mosar yang bersama-sama mendaki dengan mangsa bertindak memberi rawatan awal dan mengiringi turun ke Timpohon Gate. Seterusnya, pasukan Emergency Medical Rescue Services EMRS Ranau membawa mangsa ke penginapan Mesilau Bridge House. Operasi tamat 10.21 malam. Baik, sekian paparan Sabah untuk petang ini. Keluarga Malaysia sentiasa jaga diri, patuh SOP. Saya Anisya Dahlas kembali bersama Nurul. Teruskan, Nurul.